Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikurniakan kesempatan untuk menyambung semula pengajian sirah Khulafa Ar-Rashidin kita pada kali ini. Sebelum kita sambung, saya minta masa Asad sebab hari ni terlambat sikit start. Ingat pukul 8 dah cukup time, rupanya pukul 8 ni lagi lambat. Okey. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kuliah Sirah Khulafa Ar-Rashidin kita, yang mana kali terakhir kita berhenti adalah pada 2 minggu lepas, sebelum kita sambung pi ke kuliah berkaitan dengan sihir dan juga syirik. Dalam kuliah lepas kita dah cerita sedikit berkaitan dengan beberapa peristiwa awal yang berlaku sebelum para sahabat di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membuka kota Qadisiyah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung, habiskan cerita kita berkaitan dengan Qadisiyah. Itu sekejap lagi. Semua kita nak cerita-cerita sedikit sebelum masuk tajuk perbincangan kita. Untuk sahabat-sahabat yang di Qatar, mungkin sahabat-sahabat dah biasa, macam sebagaimana kita semua sedia maklum, vaksin ni dah bermula di Qatar untuk beberapa minggu lepas. Orang dah mula dapat vaksin, dan mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dah mula dapat vaksin di Qatar. Saya dapat semalam, ya, hari Rabu, sama hari dengan Perdana Menteri kita dapat di Malaysia. Alhamdulillah, saya mungkin senang di klinik Qatar Foundation dapat vaksin semalam. Cuma saya nak cerita sedikit lah berkaitan dengan vaksin ni, sebab ini bukan bidang kepakaran saya pun, cuma nak sembang-sembang sedikit sebelum kita masuk kepada sambungan cerita Qadisiyah. Bila kita sembang-sembang dengan orang ramai kan, orang-orang di sekeliling kita, sebenarnya anti-vax ni ramai kan. Mungkin mereka tak terdedah, mereka tak mendedahkan diri, mereka tak bercakap banyak di media sosial. Sebahagian yang cakap banyak tu, kalau cakap pun kena maki dengan orang ramai, jadi mereka diam. Tapi kalau kita sembang dengan orang kebanyakan, banyak juga orang yang anti-vax ni, yang memang tak mau ambil vaksin. Sama ada dia takut, itu satu hal, ataupun dia tak takut, dia percaya dengan kepercayaan geng-geng konspirasi ni lah. Percaya vaksin ni orang boleh ubah dia punya DNA, orang nak boleh ambil simpan dia punya profil, orang boleh masukkan nano chip dalam badan dia, apa-apa macam-macam lah, konspirasi Yahudi dan sebagainya. Ramai orang yang percaya sebenarnya. Saya nak cerita di sudut lain. Sebenarnya kalau kita fikir sekejap, kita fikir sejenak, apakah perkara yang membuatkan orang percaya kepada sesuatu? Kalau kita fikir sejenak sebelum kita masuk tajuk kita ni, apa yang membuatkan orang percaya? Dan kalau kita nak sampaikan kebenaran kepada orang ramai, menceritakan tentang ilmu yang sebenar, apa sebenarnya sandaran kebenaran? Bismillah. Apakah yang membezakan di antara kebenaran dengan penipuan? Benda yang betul dengan benda yang salah? Jawapan mudah
Biasanya jawapan mudah yang semua orang akan kata, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr. Tanyalah kamu kepada orang yang lebih berpengetahuan kalau kamu tak tahu. Soalan yang kedua pula, ahla dzikr ni siapa? Orang yang berpengetahuan tu siapa sebenarnya? Autoriti yang kita nak rujuk, autoriti yang macam mana satu? Autoriti yang macam mana? Sebab orang yang berpengetahuan, sebahagian daripada mereka tidak dikenali ramai. Orang yang berpengetahuan khusus dalam sesuatu bidang, yang mana ucapan dia tu dianggap berautoriti. Dia cakap bidang ni kira ilmu. Tak ramai. Bahkan sebahagian besar manusia, dia tidaklah begitu mendalam pengetahuan dia. Sebahagian besar manusia yang bercakap dalam apa sahaja isu sekalipun, tak kiralah isu agama ke, isu vaksin ke, isu perubatan ke, isu apa, kebanyakan mereka bukan betul-betul pakar dalam bidang tu. Sebab kebanyakan yang bercakap dan kebanyakan yang memberi kesan kepada orang ramai, yang mana orang dengar, orang kata, betul juga dia ni cakap, adalah influencer. Orang yang mampu untuk memberi kesan. Dan sebahagian besar mereka bukan betul-betul pakar dalam bidang tu. Jadi, cakap siapa kita nak dengar? Kita kata kalau bab agama, kena tanya ustaz. Kan? Biasa kita kata, bab agama jangan pandai-pandai, kena tanya ustaz. Soalan yang kedua, ustaz yang mana satu nak tanya? Ustaz yang kepakaran dia dalam bidang apa? Dia ada sub kepakaran. Kalau nak tanya bab qiraat, kena tanya dengan orang yang mahir dalam qiraat. Kalau nak tanya hadis, kena tanya orang yang mahir di dalam hadis. Dalam hadis pula, dia ada pemecahan. Kalau nak tahu bab takhrij, ada orang yang kepakaran dia dalam bidang takhrij. Kalau nak tahu ilmu berkaitan dengan syarah hadis, ada orang yang kepakaran dia tentang syarah hadis. Kalau nak tahu maksud hadis dan sebagainya, gharaibul hadis, perkataan-perkataan pelik ataupun muskilul hadis, perkataan yang jarang didengar yang duduk dalam hadis, ada orang yang kepakarannya di situ. Soalannya, orang awam tahu ke? Semua perbincangan yang paling mendalam ni, kalau orang awam nak cari maklumat paling tepat berkaitan dengan muskilul hadis, dia nak cari autoriti yang mana satu? Nak cari ustaz. Range ustaz tu ramai. Ustaz yang pakar dalam hadis, range yang pakar dalam hadis pun ramai. Yang pakar dalam hadis dan pakar dalam muskilul hadis, dalam mengenal pasti perkataan-perkataan dalam hadis yang menimbulkan ruang untuk orang keliru, lalu dijelaskan. Jadi orang awam tak ada kemampuan tu. Orang awam dia hanya tahu ustaz dan bukan ustaz. Vaksin, kalau kita cerita bab vaksin kan, cerita sikit, anti-vax ni ataupun orang-orang yang tak nak ambil vaksin, dia nak pegang cakap siapa sebenarnya? Kalau kita kata bab perubatan, kena dengar cakap doktor. Soalannya, doktor yang mana satu? Saya, kalau tuan-tuan perasan kan, ada beberapa influencer yang selalu bercakap bab ni kan. Antaranya yang paling ke hadapan, Datuk Musa kan, yang banyak isu beliau bercakap, banyak isu beliau ke hadapan membicarakan tajuk berkaitan dengan COVID-19 dan sebagainya. Ada dalam satu sesi soal jawab ataupun dalam satu sesi pembentang forum, kalau tak silap saya, forum yang dipengerusikan oleh sahabat saya, Dr. Yusof. Ini satu yang mengejutkan bila Dr. Musa kata, bila beliau buat pembentangan kepada doktor perubatan. Lepas first presentation, buat vote siapa yang nak ambil vaksin, siapa yang tak nak ambil vaksin. 15% daripada hadirin kata kami tak mau ambil vaksin. Bayangkan orang-orang yang dianggap paling pakar dalam bidang tu, 15% undi pertama kata kami tak mau ambil vaksin. Ini kata Datuk Musa. Itu kepakaran dalam bidang tu. Kalau tanya orang lain, artinya lagilah ramai yang datang dengan idea-idea kami tak mau vaksin ni. Lagilah ramai berbanding dengan orang dalam kepakaran tu. Jadi persoalannya sekarang ni, kalau kita kata rujuklah kepada pakar, pakar yang mana satu? Dalam apa sahaja bidang, pakar yang mana satu? Kerana hakikatnya, ramai manusia yang bercakap, yang memberi kesan kepada orang, tidak semestinya mereka betul-betul pakar dalam bidang yang mereka ucapkan. Dan ramai di kalangan orang awam, mereka tak kenal pun siapa yang betul-betul mendalam pengetahuannya dalam apa sahaja bidang. Orang awam tak kenal pun. Kebanyakannya tak kenal pun.
Kita hanya tahu yang ni doktor, ni bukan doktor. Yang ni ustaz, ni bukan ustaz. Yang ni lawyer, ni bukan lawyer. Kita tahu je yang itu kita tahu. Kita tak tahu dia lawyer, dia pakar dalam bidang apa, pengetahuan dia bidang apa, ustaz ni pengetahuan dia bidang apa. Orang awam tak tahu. Maka ruang untuk orang awam sesat ni adalah ruang yang sangat besar kebarangkalian untuk kita sesat. Kan? Kalau kita tengok daripada sudut ni, kebarangkalian untuk kita ikut ideologi yang merepek, yang tak betul, sangat luas. Maka di sinilah saya nak bawa kepada satu kesimpulan. Kita ni sebagai manusia, sehebat mana pun kita, seyakin mana pun kita duk rasa kita berada di atas jalan yang benar, kita mengikut jalan yang Allah redha, hendaklah kita sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bagi petunjuk dekat kita. Agar Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita daripada kesesatan. Sebab ruang untuk kita sesat dalam urusan dunia dan urusan akhirat ni terbentang sangat luas di hadapan kita. Yang nak menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak menentukan kita ikut mazhab mana, pembawaan mana, kefahaman mana adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sendiri. Jadi kalau tuan-tuan perasan beberapa kuliah terakhir ni saya suka kongsikan doa. Dan lepas kuliah ada sahabat-sahabat yang akan mesej dan tanya, doa ni macam mana? Doa ni yang tadi doa yang sebut tu bacaan dia macam mana? Saya sukalah, ini saya suka. Dan saya nak kongsikan juga hari ni satu lagi doa. Doa ni yang saya masa, kalau cerita pengalaman sikit, masa saya baru sampai di Qatar tahun 2011, ini doa yang saya baca setiap pagi sepanjang 2 tahun tu. Setiap pagi saya baca doa ni. Lepas tu saya pun tak tahu macam mana boleh terlepas amalan doa ni, tertinggal selepas beberapa lama tu, tertinggal. Baik, sebab apa saya baca doa ni? Sebab pengalaman peribadi saya lah. Ketika masa mula-mula datang ke Qatar ni, saya down. Saya betul-betul rasa macam saya tak patut buat kerja ni dan tak patut ada di sini. Ramai lagi orang yang betul-betul berkelayakan, dan kelayakan saya tak boleh, sepatutnya tak sampai ke tahap untuk buat kerja yang saya buat pada ketika tu 10 tahun lepas. Saya punya kerja ni, kalau tuan-tuan yang kawan dengan saya tahulah, kerja saya terpilih. Kenapa boleh buat kerja ni? Accidentally lah. Allah Ta'ala telah takdirkan, orang pun nak cari tak jumpa orang, mereka bagi saya kerja ni. Tapi kerja ni bukan kepakaran saya asalnya. Kerja saya mengajar orang Arab untuk berdebat dalam bahasa Arab, lebih kurang. Yang mana bahasa Arab saya sendiri pun tunggang langgang. Tuan-tuan boleh nampak dia punya dilema tu. Kita ni bahasa Arab tunggang langgang, tak betul pun. Tapi orang lantik untuk buat kerja, ajak orang Arab untuk berdebat dalam bahasa Arab. Jadi 2 tahun pertama duduk di Qatar memang stres gila. 2 tahun ni memang stres betul. Sebab buat kerja yang susah, yang kita tak menjiwai kerja tu. Kena hafal teks dulu baru boleh masuk kelas, baru boleh bercakap. Dan kalau salah sebut perkataan, kena gelak dengan orang. Apakah yang memberi kekuatan pada ketika itu? Ni doa yang saya nak share ni. Doa yang saya baca tiap-tiap pagi ketika tu. Sampai 2 tahun dah. Lepas 2 tahun tu mungkin sedikit rasa yakin, confident, tenang sikit jiwa. Tapi doa ni, kalau tuan-tuan nak amalkan, dia bukan sahaja nak bagi confident kita yang down, tapi doa ini juga bagus untuk menyelamatkan kita daripada keburukan-keburukan yang berkemungkinan berlaku di hadapan kita di dunia dan di akhirat. Yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarfahu ila as-sama' faqala." Kata Ummu Salamah, tidaklah Nabi SAW keluar daripada rumahku walaupun sekali, melainkan Nabi SAW akan melangut melihat ke langit, tengok langit, dan Nabi SAW akan berkata, ni kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi tak keluar daripada rumah langsung, melainkan inilah rutin yang Nabi SAW sentiasa buat. Apa rutin tu? Apabila Nabi SAW keluar daripada rumah, first sekali Nabi akan angkat kepala, langut ke langit, lalu berkata, Allahumma a'udzubika min an adil, a'udzubika an adil,
au udal, an azil au uzal, an azlim au udlam, an ajhal au yujhal alayya. Dalam riwayat Tirmizi, lafaz dia sedikit beza, tapi ini kata Ummu Salamah. Yang mana Nabi keluar rumah sahaja, Nabi mesti baca doa ni. Allahumma a'udzubika min an adil au udal, an azil au uzal, an azlim au udlam, an ajhal au yujhal alayya. Berapa ni? 8 benda. Nabi akan minta lindung daripada 8 benda. Nanti tuan-tuan boleh, macam biasa, tuan-tuan boleh rujuk balik buku-buku zikir apa semua, cari doa ni. Saya suka. Sebab seingat saya 2 tahun dekat Qatar ni, tiap-tiap pagi keluar daripada rumah sebelum masuk kereta, inilah yang saya baca. Allahumma a'udzubika an adil au udal, an azil au uzal, an azlim au udlam, an ajhal au yujhal alayya. 8 benda. Saya pun dah lupa doa ni lama dah, bukan lupa, ialah kekurangan diri saya sendiri, dah lama tak baca. Cuma duk pikir-pikir tadi, teringat balik tu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Apa maksudnya? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar daripada rumah, Nabi angkat kepala langut ke langit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkata, Allahumma a'udzubika, ya Allah, aku berlindung denganmu, an adil, daripada aku sesat, au udal, ataupun aku disesatkan, au azil, ataupun aku buat dosa secara tak sedar, au uzal, ataupun aku telah terletak dalam keadaan dosa, dalam keadaan aku tak sedar, majhul, aku tak tahu, tiba-tiba terletak dalam keadaan dosa, au azlim, daripada aku menzalimi orang, au udlam, ataupun daripada aku dizalimi oleh orang, au ajhal, aku memperbodohkan orang ataupun melakukan perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan jahil, au yujhal alayya, ataupun orang buat perbuatan jahiliah ke atas aku. Ini saya baca ni sebab pada saya lah, masa tu bila tengok literally, maksudnya an ajhal au yujhal alayya. Literally kita baca, aku minta lindung ya Allah daripada aku jadi bodoh ataupun aku diperbodohkan. Time tu saya memang rasa terlalu diperbodohkan lah, sebab bukan bidang kita. Kita kerja mengajak orang cakap bahasa mereka. Kebarangkalian kena gelak tu selalu sangat. Maka kita pun doa, Allahumma inni a'udzubika an ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau ya Allah, supaya Engkau jadikan aku ni taklah bodoh dan tidaklah diperbodohkan oleh orang. Tapi doa ni maksudnya lebih luas daripada itulah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tidak menjadikan kita sesat. Sesat di dunia dan sesat di akhirat. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita disesatkan oleh orang. Minta supaya Allah tak bagi kita ikut pandangan-pandangan yang sesat di dunia dan di akhirat. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada buat benda yang kita duk rasa okey tapi benda tu dosa. Kita duk rasa macam benda kita buat ni bagus, memberi manfaat, tapi yang tu dosa. Kita rasa macam biasa tu dosa, minta lindung. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada kita buat zalim kat orang ataupun orang buat zalim kat kita. Dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melindungi kita daripada jadi jahil, melakukan perbuatan jahiliyah, ataupun orang menjadikan perbuatan jahat ke atas kita. Ataupun kalau literally maksudnya yang last ni, minta lindung supaya Allah Taala tak bagi kita jadi bodoh ataupun kita diperbodohkan oleh orang. Jadi ala kulli hal, ini yang mukaddimahnya saya nak cerita ni. Kita kena sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala janganlah jadikan kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang sesat. Di luar sana, terutamanya isu-isu terbaru ni, isu berkaitan dengan COVID-19, vaksinasi apa semua ni, sangat kucar-kacir. Sangat kucar-kacir. Pakar-pakar yang cerita dalam bab ni kan, Datuk Musa buat video, Tan Sri Zulkifli buat video, ataupun pakar agama, Datuk Zul Mufti Wilayah buat video, Dr. Mazhar buat video. Tuan-tuan kalau tengok berapa banyak like, kadang-kadang 2,000 live view, 3,000 live view. Tapi kalau tengok geng-geng yang cakap, tak tahu, kita pun tak tahu mana maklumat yang dia dapat. Sekali berbelah-belah ribu, berpuluh ribu view, kita risau. Kita risau. Mungkin bukan kita, orang-orang yang terdekat dengan kita mungkin termasuk dalam ideologi yang kita pun tak tahu tunggang langgang ni. Jadi sentiasalah minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada tergolong di kalangan orang yang sesat, jahil, bodoh,
zalim ataupun dizalimi. Allah Ta'ala pelihara kita bersama. Saya nak, itu sekadar mukadimah kita pada hari ini. Bismillah. Baik, nak sambung sikit cerita berkaitan dengan perang Qadisiyah yang berlaku di wilayah Iraq pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita telah cerita pada minggu lepas yang mana perang Qadisiyah ini didahului dengan beberapa siri perbincangan. Mereka berjumpa dengan Rustum, pemimpin tentera bagi tentera Parsi. Bincang punya bincang, Rustum hati dia rasa mereka ni betul. Tapi dia menerima tekanan yang kuat daripada orang ramai. Mereka nak dia tetap terus lawan perang. Kemudian ada wakil para sahabat berjumpa dengan Yazdajir, Kisra, raja. Bagi pandangan kepada raja. Raja ini sangat sombong, menolak mereka, menghalau mereka keluar dan menghinakan mereka. Letak pasir di atas mereka. Kemudian rentetan daripada peristiwa ini berlakulah pertempuran Qadisiyah, perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah berlaku di Qadisiyah, tempat di Iraq. Sepatutnya perang ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pemimpin yang dilantik dan dihantar oleh Umar Al-Khattab untuk memimpin tentera. Tapi apabila sampai di Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas dia kena penyakit kudis. Badan dia kena kudis di badan dia. Dia kena bisul di badan dia sehingga dia tak boleh nak bangun. Dia tak boleh nak bangun, dia sakit. Dia bergerak sikit je dia sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas dia terpaksa hanya baring je. Tak boleh bangun pun. Ketika itu dia punya bisul dalam keadaan yang paling teruk. Betul-betul peak nak perang Qadisiyah, badan dia sakit, dia tak boleh nak bangun. Luka badan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu beliau mengambil pendirian untuk menggantikan pemimpin tentera dengan Khalid bin Ufratah. Khalid bin Ufratah jadi ketua pimpin tentera untuk pergi lawan dalam perang Qadisiyah, dan dia lantik dua orang di sebelah kanan dan di sebelah kiri untuk memimpin dua pasukan lain yang ramai-ramai tentera di tengah. Di sebelah kanan Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di sebelah kiri Qais ibn Maksyuh. Jadi tiga orang ini mereka pergi keluar untuk memimpin tentera lawan dalam perang Qadisiyah. Umat Islam pada ketika itu sedikit 7,000 ataupun 8,000 orang berdepan dengan musuh yang mereka nampak banyak dan tak boleh kira pun banyak mana, musuh yang ramai. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada hari berlaku perang Qadisiyah, hari pertama beliau keluar solat zuhur bersama dengan para sahabat dan beliau menceritakan kepada mereka tentang fadilat keluar pergi jihad, fadilat mempertahankan agama Allah, berlawan mempertahankan agama mereka dan juga berjuang bersama dalam tentera mujahidin. Dia cerita fadilat-fadilat ni semua. Lalu akhirnya beliau pun membacakan ayat kepada para sahabat, laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dia bacakan ayat, sesungguhnya kami telah menulis di dalam Zabur bahawa dunia ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Dunia ini akhirnya akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia pun mengumandangkan takbir setelah solat zuhur. Dia bagi tazkirah, dia baca ayat Al-Quran, dia ucapkan takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai dia mengucapkan takbir yang keempat, maka pada tentera Islam pada ketika itu dengan kuda mereka, dengan tentera berjalan kaki mereka keluar berperang dengan musuh yang membawa tentera berkuda. Mereka pun lawan daripada siang, lawan berperang dengan musuh sampai Maghrib. Maghrib, stop. Balik ke kemah masing-masing, kira tengok berapa orang sahabat yang telah mati di kalangan mereka, siapkan pasukan, berehat sekejap. Esok pagi, bila matahari terbit, mereka keluar, mereka pergi perang balik. Lawan perang hari kedua, peperangan yang sangat dahsyat. Diriwayatkan sepanjang 4 hari berlakunya perang Qadisiyah, 2,500 tentera Islam telah meninggal dunia. Siang keluar pergi bertempur. Sampai waktu Maghrib, semua orang faham, balik ke kemah masing-masing. Orang Parsi balik ke kemah mereka, orang Islam balik ke kemah mereka. Berhenti perang hari kedua. Hari ketiga, sama juga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia tak boleh perang. Dia duduk di belakang, dalam keadaan dia buka pintu bilik yang dia duduk, pintu terbuka. Menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqas, aku di sini, aku bersedia.
Kalau kamu kalah, bukan sahaja kamu yang mati, bukan sahaja kamu dibunuh oleh musuh, aku pun akan kena sekali. Ni aku duduk kat sini tak berganjak. Pintu aku terbuka. Hari ketiga, mereka berlawan perang Qadisiyah, masih lagi tak selesai. Perlawanan tu seimbang. Tentera musuh boleh bunuh orang Islam boleh bunuh tentera musuh. Hari keempat. Apabila sampai hari keempat, dalam perang Qadisiyah, tamat sahaja waktu maghrib hari keempat, pada waktu tengah hari, pada hari keempat, lepas dah perang waktu pagi, sampai tengah hari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan angin yang kuat. Angin yang kuat ini sehingga menyebabkan tentera Parsi ketika itu mereka kucar kacir. Kemah-kemah mereka berterbangan. Rustum punya kemah pun berterbangan. Rustum punya kerusi kena pukul angin dan jatuh, lalu mereka hilang punca. Walaupun asalnya tentera Parsi mereka datang membawa gajah. Nampak sangat hebat. Tentera Islam lawan dengan mereka membutakan mata gajah. Mereka serang gajah ni seimbang. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari keempat berlangsung peperangan Qadisiyah, Allah menghantarkan tentera yang tidak dijangka oleh kedua-dua pihak. Allah hantar angin untuk membantu tentera Islam bagi mengalahkan Parsi. Lalu dengan angin itu, Parsi melarikan diri mereka, dan dalam peperangan ni juga Parsi yang lari kucar kacir dikejar oleh orang Islam. Dua orang pemimpin tertinggi Parsi, iaitu Rustum dan juga Jalinus, kedua-dua mereka telah berjaya dibunuh oleh orang Islam dalam peperangan Qadisiyah yang berlangsung 4 hari. Sepanjang 4 hari itu, orang Islam telah berjaya membunuh 30,000 tentera Parsi. Dan orang Islam yang tewas hanyalah sekitar 2,500 orang sahaja, tentera yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, dia ucap satu perkataan yang cantik. Dia sebut tentang Qadisiyah dengan ucapan dia kata, wa usiba minal muslimina Sa'd bin Ubaid al-Qari. Antara yang tewas di kalangan orang Islam di dalam Qadisiyah adalah Sa'ad bin Ubaid al-Qari. Al-Qari ni menunjukkan orang yang hafal Quran dan banyak baca Al-Quran. Sa'ad bin Ubaid al-Qari tewas, kata Ibnu Kathir. Wa fulan wa rijalun minal muslimina la ya'lamuhum illallah. Dan lelaki ini fulan dan juga fulan. Orang kita kata fulan, si fulan kan, orang kata si fulan sekian. Fulan tu maksudnya orang yang kita tak tahu nama dia, kita kata fulan. Jadi kata Ibnu Kathir, Sa'ad mati, Sa'ad bin Ubaid. Fulan, ada orang lain lagi, dan tokoh-tokoh la ya'lamuhum illallah, yang tidak dikenali sesiapa pun melainkan Allah. 7,000 orang yang pergi berperang, ramai di kalangan mereka yang mati, kita tak tahu pun apa nama mereka. Sejarah tidak merekodkan nama mereka. Tak kenal siapa. Fa innahu bihim alimun. Kerana Allah lah yang mengetahui akan perihal mereka. Kanu yudawwuna bil Qur'ani idza janna 'alaihimul lail kadawiyyin nahl. Sifat mereka, kata Ibnu Katsir, mereka ini pada waktu malam mereka membisikkan bunyi bacaan Al-Quran sebagaimana bunyi lebah yang berterbangan. Bunyi lebah ni sikit-sikit, sayup-sayup dengar tapi banyak. Itulah sifat mereka pada waktu malam. Orang yang tidak dikenali. Tak ada siapa tahu mereka melainkan Allah lah yang kenal mereka. Waktu malam, sifat mereka, kedengaran suara mereka, bersahut menyaut, sambung menyambung, sayup-sayup, ramai-ramai di kalangan mereka, masing-masing membacakan Al-Quran sebagaimana bunyi sekumpulan lebah yang berjalan. Wahum asadun fin nahar la yushbihihumul usud. Sedangkan pada waktu siang mereka adalah singa-singa yang tidak menyerupai mana-mana singa pun. Walam yufdal man madha minhum man baqiya illa bifadli syahadati idza lam tuktab lahum. Tidak ada kelebihan bagi mereka ke atas orang yang hidup selepas mereka, melainkan bagi orang-orang yang tak mendapat syahadah. Tak dapat syahadah, mereka dapat. Itulah sahaja kelebihan mereka berbanding dengan orang yang hidup selepas mereka. Artinya apa? Kata Ibnu Katsir, orang-orang yang kalah dan tewas di dalam Qadisiyah, kita tak kenal siapa mereka. Sejarah tidak merekodkan nama mereka.
Orang tak tahu siapa mereka dan tidak disebut pun kelebihan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kenal mereka. Allah Subhanahu wa taala tahu akan perihal mereka. Itulah kebanyakan tokoh sebenarnya. Nama yang kita kenali adalah nama yang tak ramai. Berapa orang sangat yang kita kenal? Tapi pejuang sebenarnya ramai. Lebih ramai daripada nama-nama yang kita kenali. Dan pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu pahala mereka, Allah bagi kepada mereka. Kadang-kadang kita ni, kita suka akan orang puji kita. Saya tak cerita pasal orang lain, saya cerita pasal diri saya sendirilah. Kalau mungkin tuan-tuan pun sama juga, kita suka orang puji kita. Bismillah. Sedangkan itu tak baik untuk kita. Tak baik. Kita suka orang menyebut kelebihan dan kebaikan dan juga apa sahaja yang bagus tentang diri kita, kita suka. Kita rasa bangga bila orang puji kita. Kita rasa tak tenteram, kita rasa tak baik bila orang kutuk kita. Biasa. Tapi hakikatnya dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ramai tokoh-tokoh terdahulu yang tidak dikenali. Kita kenal beberapa orang syahid. Kita kenal beberapa orang, tapi ramai di antara mereka yang tak apa pun tak kenal. Sedangkan jasa mereka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sendiri, pengeringatan untuk diri saya dan kita sekalian, kalau kita rasa iman kita ni tak kuat, buatlah kebaikan telah memadai. Janganlah kita cuba-cuba untuk minta agar kita dipuji dengan kebaikan tu. Kalau datang perasaan kadang-kadang rasa suka kalau orang puji kita. Kita rasa tak tenteram, kita rasa sedih kalau orang kutuk kita. Macam mana nak kuatkan jiwa? Balik kepada petua tadi yang kita sebut mula-mula dengan doa. Carilah doa-doa yang menguatkan jiwa kita. Bila kita rasa down, apa doa yang boleh kita baca? Tadi, Allahumma inni a'udzubika an ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, janganlah bagi aku jadi bodoh ataupun diperbodohkan. Kalau kita rasa kita suka nak bagi orang tahu kebaikan kita ni, kehebatan kita, nak bagi orang tahu, hampa tak nampak yang aku ni hebat, suka nak bagi tahu kat orang. Ada doa yang Nabi SAW ajar, doa yang panjang, antara salah satu potongannya di tengah, Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati war riya. Ya Allah, engkau lindunglah aku daripada sum'ah, daripada suka kedudukan, dan juga riya, daripada sifat riya. So doa, bila kita baca doa, dia menjadikan jiwa kita tenteram. Apa sahaja doa jadikan kita tenteram. Tak apalah, hangpa tak puji aku boleh mengadu dengan Tuhan. Jadi itu sedikit tentang orang-orang yang telah tewas dalam Qadisiyah sedangkan mereka tidak dikenali oleh sejarah. Pasal orang perang, ni saya nak cerita. Kalau tuan-tuan beli jam ke apa kan, jam ke apa ke, masuk hutan ke apa ke, waktu sunset dengan sunrise ni penting. Bukan zaman lah ni penting, daripada zaman dulu lagi penting. Contohnya dalam perang. Jadi perang klasik, dulu-dulu punya perang, dulu mana ada device infrared punya kamera apa semua ni. Kalau ada malam-malam pun spy sahaja. Lawan sebenar berlaku sunrise sampai sunset. Waktu matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu penting. Dalam pelayaran penting, dalam macam-macam benda penting, termasuklah di dalam perang. Sebab dia kena set time. Waktu matahari terbit, mereka akan keluar, mereka akan lawan dengan musuh sampai matahari terbenam. Okey, semua balik kemah masing-masing, siap untuk esok pula. Untuk kita penting juga, jangan lupa waktu matahari terbenam tu waktu solat maghrib. Jadi kena hafal waktu tu. Matahari terbit, subuh dah habis. Kena ingat juga. So, jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan Qadisiyah, peperangan yang berlaku. Bismillah. Kemudian dalam Qadisiyah juga, sejarah telah merekodkan manusia yang hebat ketika perang Qadisiyah selain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu kisah yang masyhur, yang saya tak tahu masyhur ke tak, tapi saya selalu sebut cerita ni, banyak kali dah saya sebut, saya nak ulang sekali lagi sebab kena kat tempat ni. Satu orang sahabat yang bernama Abu Mihjan Al-Thaqafi. Abu Mihjan Al-Thaqafi, dia ni adalah orang yang penyair. Bahasanya hebat, bahasanya sangat bagus. Bahkan kalau rujuk syair-syairnya, dia lebih hebat daripada Abdullah bin Rawahah dalam syair. Syair dia bagus. Dan satu orang fighter, pahlawan yang sangat disegani. Lawan pun dia bagus, bahasa Arab pun dia bagus.
Cuma satu je dia punya masalah. Dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia tak boleh tinggal arak. 7 kali dia kena tangkap. Dia kena tangkap Omar sebat dia minum arak lagi. Dia kena tangkap Omar sebat dia, zaman Abu Bakar lagi lah, 7 kali dia kena. Dia minum arak lagi. Tapi masuk perang je, ni kadang-kadang mungkin dalam budaya masyarakat kita pun ada macam tu lah. Dia ada kelemahan. Dia tak boleh nak berhenti. Dia cuba nak berhenti, dia tewas. Tapi sampai sahaja seruan untuk jihad, Abu Mihjan Al-Thaqafi adalah orang di hadapan yang akan pergi lawan. Orang cakap buruk tentang Islam je, dia orang ke hadapan yang lidah dia akan hancurkan orang lawan. Lidah dia power, kekuatan dia power. Abu Mihjan. Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW, ada beberapa orang yang dia ada bahasa yang bagus, seni bahasa yang sangat halus dan sangat hebat. Bahasa pun sama juga. Ni macam kita cerita tadi, cakap, baru bab cakap. Tadi kan kita kata kepakaran berbeza kan. Bayangkan, ini bukan satu isu dia bahasa. Okey, buang dah semua pakar-pakar lain. Pakar sains letak tepi, jago sukan dan jutawan semua letak tepi. Ni semua tak tepi. Pakar bahasa aja. Pakar bahasa. Apakah kepakaran yang ada dalam bahasa? Ada orang dia berkepakaran dalam menulis. Ada orang dia berkepakaran dalam mengajar bahasa. Kan? Dia boleh ajak bahasa tu. Itu dia punya kepakaran. Ada orang ucapan dia bagus dalam bahasa. Cakap bagus. Okey, buang dah kepakaran lain semua. Nak cerita kata pakar ni, nama kata pakar, dia sangat mendalam. Okey, buang dah orang yang pandai tulis. Buang dah orang yang pandai mengajar bahasa. Buang dah semua ni. Tinggal orang yang pandai cakap je. Di kalangan orang yang pandai cakap, salah satu bidang ataupun cabang cakap adalah syair. Permainan bahasa. Okey, permainan bahasa. Minal kalam ila sihir, kalam yang tersusun cantik, syair. Di zaman Nabi SAW, kemahiran bertutur kata yang baik, kemahiran berbahasa. Ini bukan cakap bagi ceramah ni. Dia punya penggunaan kata, susunan perkataan yang sangat cantik. Ini subspecialist, bidang ni je. Ini sahaja pun ada pakar-pakar yang berbeza. Bayangkan ni bidang kecil ni, dah kecil dah daripada banyaknya kepakaran, kecil je. Apa kepakaran dia? Kemahiran bermain kata, syair. Dalam syair ni pun dia ada subspecialist, ada kepakaran tertentu. Apabila Nabi SAW memerlukan seseorang yang boleh berdebat, dia punya kepakaran untuk convince orang. Dia cakap je, orang percaya, orang akan kata, betul lah yang cakap ni. Dia bagi syair dalam keadaan orang dengar, orang percaya terus cakap dia. Siapa nak main debat dengan dia, dia boleh bagi ayat yang orang give up terus bila dengar. Orang yakin dengan ucapan dia. Kepakaran itu ada pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Saya tak mau cerita panjang pasal Ka'ab, dulu kita dah cerita dah. Ka'ab bin Malik. Apa kepakaran dia? Dia cakap, orang dengar, orang akan kata, betul lah yang hang cakap ni, hang boleh kalahkan hujah orang lain. U'titu jadalah. Dia kata, aku telah dikurniakan dengan kemahiran debat yang baik. Ka'ab bin Malik. Ada orang, kepakaran dia pi masuk ke medan perang, orang duduk ramai-ramai, dia ucap beberapa patah perkataan, dia susun beberapa syair, berderau, darah tentera terus naik, bersemangat nak pergi lawan musuh. Dia boleh goncang perasaan orang untuk bangun dan melawan. Hilang terus segala ketakutan dan kerongsingan, menjadi fighter sebenar dengan lidah dia. Siapa ada kemahiran ni? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dia cakap saja, ucapan dia ni akan jadikan orang tu daripada duduk diam terus bangun, bersedia nak pergi lawan dengan musuh. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kepakaran dia. Ada orang pula, kepakaran lain pula ni, dia punya power bab bercakap ni, dia bukan naikkan semangat orang pergi perang. Dia bukan orang dengar cakap dia, orang rasa percaya dia cakap tu betul. Kepakaran dia bagi kesan yang sangat mendalam dalam jiwa manusia. Untaian kata tu mengalahkan susunan kata orang lain. Puitis. Perkataan dia, susunan kata dia, lenggok bahasa dia mengalahkan orang lain.
Ini kepakaran Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Ni 3 orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masa nak buka kota Mekah, kita dah cerita dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy duk maki orang Islam, kutuk orang Islam. Nabi hantar Abdullah bin Rawahah baca syair. Abdullah bin Rawahah macam kita cerita tadilah. Kepakaran syair dia pakar dalam bab naikkan semangat tentera nak perang. Tentera musuh duk maki orang Islam, kutuk orang Islam lagi. Nabi panggil Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit bagi sat perkataan yang bagi hati depa ni down terus. Bagi nampak yang kita ni hebat, depa ni tak ada nilai, rendah dan hina. Bagi sat perkataan kat depa. Hassan bin Thabit dia pegang lidah dia, "Ya Rasulullah, sebagaimana kalau Rasulullah melihat orang dengan lidah orang mengoyakkan makanan, kuah yang duduk dalam pinggan, lidah koyakkan makanan tu, demikianlah lidah aku akan koyakkan maruah Quraisy." Nabi kata, "Sabar Sa'ad, relax, sabar Sa'ad. Aku pun Quraisy juga anak koyak macam mana?" Hassan bin Thabit kata, "Wahai Rasulullah, yang tu aku punya kerja, aku boleh settle." Dia susun perkataan, dia susun kata yang mana kata-kata dia ni sangat memberi kesan. Quraisy diam terus. "Kami akan datang satu hari nanti memukul kamu dengan pukulan yang hebat. Ketika itu orang-orang lelaki akan jadi bacol. Mereka semua akan lari yang hilang, menghilangkan diri. Yang tinggal hanyalah selendang-selendang perempuan yang pegang selendang memukul unta-unta dan kuda kami yang kuat." Lebih kurang lah. Dalam Sahih Muslim ada syair dia panjang. Hebat dia. Balik kepada cerita Abu Mihjan Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Abu Mihjan, dia punya kepakaran saya kira lebih kurang macam Hassan bin Thabit juga lah. Bahasa dia power dan dalam masa yang sama dia fighter. Dia fighter. Sebelum bermula peperangan Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas tangkap dia. "Ni hang dah kali ke-7 hang kena tangkap minum arak, hang tak payah pergi perang." Yang ni pukulan paling dahsyat kepada Abu Mihjan. "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, hang nak sebat aku, hang sebatlah. Aku tak kisah hang boleh sebat aku, tapi jangan halang aku pergi perang. Hidup mati aku ni di medan perang lah. Jangan hukum aku dengan hukuman ni. Hukuman ni sangat berat untuk aku. Bagilah hukuman lain. Aku hidup untuk medan perang." Macam itulah lebih kurang. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, "Tak, hang punya pasal kerap sangat minum arak, hang duduk, kena ikat kunci dia dalam penjara, jangan pergi perang." Dia stres. Dia stres time tu. Bayangkan dia punya kehebatan, dia punya passionate, dia punya kepakaran dinafikan sebagai hukuman. Pukulan ni lebih berat daripada pukulan kena sebat minum arak. Abu Mihjan diikat dan dipenjarakan. Orang pergi perang, dia duduk dengar bunyi gerakan kuda. Kuda kan pakai kaki besi, kuda berjalan berperang, dia dengar je, tapi dia tak boleh nak pergi perang. Dia tak tahan. Mundar mandir dia, kucar kacir dia, tak menentu duduk dalam penjara. Sebab dia nak pergi perang, tak boleh dengar tentera Islam duk lawan. Suara mereka, kuda mereka, unta mereka, langkah mereka, dia dengar, dia bau darah. Tapi dia tak boleh nak lawan. Kata Abu Mihjan Al-Thaqafi, dia bacakan satu syair, saya nak kongsi. "Kafa huznan an tardalil khayla bil qina wa utraku mashdudan alayya withaqa." Cukuplah kemuncak kesedihan apabila kuda-kuda berlegar-legar di sekeliling kota, sedangkan aku diikat dan aku dalam keadaan terkurung dan diikat, kata dia. "Idza qumtu ghainanil hadid wa ghulliktu." Apabila aku bangun, aku telah dikepung oleh besi dan juga aku telah diikat. "Masari'u min duni tasummu munadiyan." Sedangkan suara-suara orang Islam yang telah tewas memanggil-manggil aku. Aku mendengar suara-suara orang yang telah syahid dan tewas memanggil aku. "Wa qad kuntu dha malin kathirin wa ikhwah." Aku ni dahulu adalah orang yang memiliki banyak harta dan saudara mara. "Wa qad tarakuni mufradan la ukhaliya." Sedangkan pada hari ini la akhaliya. Sedangkan pada hari ini aku tertinggal keseorangan tanpa sebarang saudara. Ini Abu Mihjan Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Bila kita rasa okeylah, time aku senang, banyak kawan, banyak saudara, banyak adik-beradik. Time aku susah, saudara hilang, kawan hilang, adik-beradik hilang. Ni cerita jiwang kita. Cerita jiwang kita. Bila miskin, kekasih pun hilang, saudara pun hilang. Lagu-lagu Melayu jiwang, yang tu cerita dia.
Time senang, semua orang mai dekat. Time susah, semua orang hilang. Tetapi ketokohan Abu Mihjan As-Thaqafi, dia merasakan perasaan itu ketika dia dihalang daripada pergi perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, aku ni dulu ada harta dan ada saudara, tapi pada ketika ini hilanglah segala harta aku, hilanglah segala saudara aku. Masa bila? Masa dia terikat berseorangan, duduk dalam penjara, orang lain pergi perang. Dia tak tahan. Dia duduk pusing-pusing, dia duduk jalan dalam penjara, dia tak tahan. Lalu dia nampak Zubara. Zubara, nama tempat kat Qatar, senang nak ingat. Dia nampak Zubara. Zubara ni adalah lama dah, sejam lebih dah. Apa cerita ni? Seronok sangat cerita sampai sejam lebih. Sorry. Selepas habis cerita Abu Mihjan ni, kita berhentilah, ni last lah. Zubara, dia nampak Zubara. Baik. Kata Abu Mihjan, wahai Zubara, hang tolong aku bagi satu, aku tak tahan dah duduk dalam ni. Tolonglah lepaskan aku, biar aku keluar, aku pergi perang. Zubara kata, hang gila, macam mana aku nak lepas hang? Hang kena tahan dengan panglima. Sa'ad bin Abi Waqqas yang tahan hang penjara, nak suruh aku lepas. Kata Abu Mihjan, hang dengar cakap aku, hang percaya cakap aku. Aku ni tak ada tujuan lain, aku tak lari, aku balik duduk kat sini. Lepaskan aku pergi perang. Di situlah syahwat aku berada. Lepaskan aku pergi perang. Habis perang, aku balik. Di sinilah aku akan duduk, tak hilang. Janji. Aku nak pergi perang je. Lepas perang, aku balik sini. Zubara kata, okey, hang janji. Kalau hang terlepas, aku yang jadi mangsa. Aku lepaskan hang pergi perang. Buka kunci penjara dia. Abu Mihjan pun keluar untuk pergi perang. Dia keluar nak pergi perang, nak jalan. Dia nampak kuda Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuda power gila Sa'ad bin Abi Waqqas punya. Dia pun beritahu kat Zubara, boleh nak pinjam kuda sekali. Satu dah lepas dah, boleh pergi perang. Tak cukup, takkan aku nak pergi jalan seorang. Bagi aku kuda, pinjam kuda Sa'ad bin Waqqas. Perempuan tu kata, dia ni lebih ingat, dah lah minta nak pergi perang. Lepas tu, kat mana ni? Dah lah minta nak pergi perang. Lepas tu, kuda panglima pun nak sebat juga. Bagilah pinjam, nanti aku balik dengan kuda-kuda ni, aku letak sini. Okeylah, hang ambil lah kuda ni. Dia bawa kuda Sa'ad bin Abi Waqqas, ditunggang oleh Abu Mihjan As-Thaqafi, keluar dan dia perang, dia lawan, dia bunuh orang, dia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas tengok dia. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku macam kenal kuda ni kuda aku. Kalau bukan sebab kuda aku duduk dekat bawah ni, di bangsal kuda, aku kata ni memang kuda aku. Aku macam kenal orang ni Abu Mihjan. Kalau bukan Abu Mihjan, aku penjara dia letak di bawah, memang aku kata ni Abu Mihjan. Sa'ad bin Waqqas kata, kuda ni macam kenal, orang ni macam kenal, tapi kuda patut ada kat bawah, orang ni patut ada dalam penjara. Tak apalah, lawan. Akhirnya, sebagaimana dijanjikan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia balik. Lepas habis perang, dia balik, masuk dalam dia punya penjara, kuda ikat balik kat tempat kuda. Abu Mihjan, Sa'ad bin Abi Waqqas turun, dia tengok kuda dia penat. Nafas kuda dalam keadaan yang penat. Dia pergi tanya kepada Abu Mihjan, apa hang buat? Abu Mihjan kata, aku minta maaf, aku yang salah. Aku pergi minta dekat Zubara ni supaya dia izinkan aku keluar nak pergi perang. Alang-alang nak keluar, aku sebat hang punya kuda sekali, kami perang, lawan, aku patah balik dan serah diri. Sa'ad bin Abi Waqqas memuji dia. Salah satu ketokohan di dalam perang Qadisiyah. Dia punya cerita ni kan, bismillah. Antara cerita Abu Mihjan As-Thaqafi, dia satu ketika dalam hidup dia sangat tak boleh tahan kalau tak minum arak. Dia terpaksa, dia tak boleh tahan. Tapi diriwayatkan selepas peristiwa ni, dia sumpah dia tak minum dah, dia tak minum. Cuma sebelum tu dia pernah ucapkan satu syair lain. Syair dia kata, "Idza muttu fadfinni ila jambi karamah." Apabila aku mati, tanamlah aku bersebelahan dengan pokok anggur. Aku mati, tanamlah aku di sebelah pokok anggur. Turawwi 'idhami ba'da mauti 'uruquha. Supaya pokok anggur itu boleh menghilangkan dahaga di tulang belulangku setelah aku mati. Dia buat cerita. Aku mati, tanam kat sebelah pokok anggur. Supaya pokok anggur tu boleh anggur ni boleh menghilangkan. Anggur ni orang buat khamar lah. Orang buat arak. Supaya dia boleh menghilangkan tulang belulangku punya dahaga. Menghilangkan haus dia. Wala tadfinanni bil falati.
Tapi tolonglah jangan kamu kebumikan aku di tanah lapang. Jangan tanam aku di tanah lapang. Fa inni akhafu idza ma mitu alla adzuquha. Kerana aku bimbang kalaulah aku tak mati, hampa ingat aku mati. Hampa pergi tanam aku kat tanah lapang. Aku bimbang kalau aku tak mati alla adzuqaha. Aku tak ada peluang nak rasa dah air khamar ni. Dia punya standard dia sampai macam tu. Tapi kepahlawanannya, ketokohannya tidak ada bandingan. Abu Mihjan Al-Thaqafi dalam medan perang. Kemudian setelah habis perang Qadisiyah, mereka pun balik daripada peperangan Qadisiyah. Umar radhiyallahu anhu setiap hari Umar akan keluar daripada Madinah. Ini Umar punya rutin. Masa orang nak pergi perang Qadisiyah, Umar keluar daripada Madinah, pergi keluar jauh daripada Madinah, jalan menuju Iraq, tunggu mana khabar menang ke tak menang. Umar sangat risau. Dan Umar sangat mengharapkan orang Islam menang dalam Qadisiyah. Dia keluar, dia pergi tunggu. Maghrib, balik ke rumah, balik ke tempat dia. Esok pagi Umar keluar lagi, menunggu khabar. Sampailah datang kepada Umar peristiwa kemenangan orang Islam dalam perang Qadisiyah. Teks ni bagus, ucapan Umar. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni, bagi yang ada buku, muka surat 337 ni, teks dia bagus. Tapi kalau saya bincang ucapan Umar ni, mungkin akan ambil masa sikit. Saya rasa saya berhenti dululah. Nanti kelas akan datang, kita buat nota. Belum habis lagi. Saya silap tengok jam. Belum pukul 9 lagi kan? Bolehlah kita baca sikit teks Umar ni. Ingatkan start pukul 8.45. Sikit lagi kita sambung. Baik. Bila khabar sampai kepada Umar, diriwayatkan Umar ketika itu dia keluar untuk mengetahui khabar Qadisiyah, apa yang berlaku. Sampailah ada orang datang. Setiap kali orang datang bawa kuda, Umar akan tahan. Bukan semua orang kenal Umar. Zaman tu tak ada Facebook. Orang tak kenal pun Umar. Orang luar tak kenal. Selagi tak datang, orang Madinah aja kenal. Orang datang je Umar akan tahan. Apa cerita Qadisiyah? Ada khabar tak? Tak ada. Umar pun. Orang datang je Umar tanya, apa cerita Qadisiyah? Ada cerita tak? Tak ada. Sampailah akhirnya ada satu orang naik kuda. Umar tanya, apa berlaku di Qadisiyah? Orang tu kata, aku dengar cerita orang Islam menang Qadisiyah. Umar sangat gembira. Umar tanya, macam mana boleh menang? Apa yang berlaku? Siapa bunuh siapa? Siapa yang tewas? Siapa yang menang? Tanya macam-macam. Sampailah Umar bergembira dan dia balik bersama dengan orang ni masuk ke Madinah. Orang ni pun cerita, dia ingat Umar ni orang biasa. Orang kaki gosip lah, dia ingat nak tahu gosip. Umar duk tanya, dia pun cerita, aku dengar kata orang Islam menang, sekian-sekian berita berlaku. Mereka berjaya bunuh 30,000 orang. Mereka yang mati 2,500 je. Umar dengar je cakap dia. Masuk Madinah. Dia tengah jalan dengan Umar ni, dua orang. Orang selut Umar, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Terkejut Mamat ni. Oi, dia ni siapa ni? Masuk Madinah. Wahai Amirul Mukminin, Assalamualaikum. Orang beri salam. Dia pun jawab, Assalamualaikum. Dia kata, awak tak bagi tahu hang ni Amirul Mukminin. Aku duk cerita sembang macam kawan-kawan kampung je tadi. Tak tahu Amirul Mukminin. Umar kata, tak apa, tak penting. Yang penting cerita kemenangan umat Islam dalam Qadisiyah. Kemudian sampailah surat yang dikirimkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun tengok surat tu, jelaslah bahawa umat Islam telah menang dalam peperangan. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengucapkan, dia ucapkan, dia naik atas mimbar dan dia beritahu kepada para sahabat umat Islam yang berada di Madinah, inni harisun ala alla ara hajatan illa sadattuha mattasa'a ba'duna ba'dan. Umar kata, aku ni akan berusaha bersungguh-sungguh, sedaya upaya aku, agar aku tidaklah melihat ada hajat, melainkan akan aku penuhi hajat itu, supaya kita sama-sama senang. Kalau ada siapa-siapa ada hajat, ada keperluan, aku akan cuba sehabis mampu aku untuk tolong, untuk penuhi hajat tu, agar kita sama-sama senang. Bukan aku seorang je senang, bukan orang kaya sahaja senang, kita sama-sama senang. Fa idza ajaza dhalika 'anna ta'assayna fi 'aishatina hatta nastawi fil kafaf. Umar kata, kalau itu tidak mampu kita lakukan, maka kita sama-sama berjimat cermat. Kita sama-sama merendahkan kehidupan kita, jimat cermat, sehinggalah kita sama-sama jadi cukup. Umar kata, kalau aku tak mampu nak penuhi hajat semua orang, aku dan kamu sama-samalah kita susah.
sehingga hajat kita dipenuhi. Umar ni bukan cakap kosong tau. Dia buat betul. Buat betul. Waktu masa tahun-tahun kemarau di Madinah yang kita dah baca, Umar kata, sumpah aku takkan makan apa-apa melainkan roti dan zait sahaja. Tak ada telur, tak ada daging, tak ada terung, tak ada apa ni semua. Makanan-makanan ni semua tak ada. Hanya roti dan juga zait. Dia sumpah, itu dia makan. Sampai orang Islam semua dapat makan. Umar kata, kalau kita tak mampu nak hidup senang, kita bersama-sama akan susah sampai kita mampu senang bersama. Walau wudidtu annakum alimtum min nafsi mithla alladhi waqa'a fiha lakum. Aku suka agar kamu tahu bahawa sebenarnya situasi aku sama macam kamu. Hampa rasa hampa susah kan? Aku suka agar hampa tahu yang aku pun susah macam hampa juga. Hampa lapak kan kadang-kadang. Aku pun lapak sama macam hampa juga. Rumah hampa tak cukup bekalan kadang-kadang kan. Rumah aku pun sama-sama tak cukup bekalan macam hampa juga. Kalau zaman kita ni kira hampa hujung bulan makan Maggi, aku pun hujung bulan makan Maggi juga ni, nak abang ni. Sama, kita sama. Aku suka hampa tahu tu. Walastu mu'limakum illa bil amal. Aku bukanlah mengajarkan kepada kamu apa-apa pun melainkan beramal lah. Itulah yang aku ajak kamu. Yang lain ni semua optional. Hang nak jadi pandai, jadilah. Hang nak pandai dalam bidang ni, pandailah bidang ni. Hang nak bagus dalam bidang ni, baguslah bidang ni. Yang aku tekankan amalan saja. Yang tu hampa kena buat. Selain daripada tu, siapa nak maju dalam apa-apa bidang hampa punya pasal. Inni wallahi lastu bimalikin fa'asta'bidukum. Inni wallahi lastu bimalikin fa'asta'bidakum. Umar kata, demi Allah, aku bukanlah seorang raja yang akan memperhambakan kamu. Walakinni abdullahi arada alayyal amanah. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang telah diberikan kepadaku amanah. Telah dibentangkan kepadaku amanah. Fa in abaituha wa radattuha alaikum wattaba'tukum hatta tashba'u fi buyutikum wa tarwaw sa'idtu bikum. Umar kata, kalaulah aku amanah yang sampai kepada aku tolak. Aku tolak. Dan aku bagi dekat kamu. Dan juga aku sampaikan benda-benda ni semua ke rumah kamu. Sehingga kamu kenyang dan kamu hilang dahaga, aku akan rasa bahagia. Wa in ana hamaltuha ila baiti syaqaitu bikum. Tapi kalau aku ambil segala harta, kelebihan, amanah yang sampai kepada kita ke rumah aku, sesungguhnya aku telah bersifat syaqaitu bikum, telah bersikap celaka, telah menderhakai kamu. Fafarihtu qalilan wa hazintu tawilan. Aku akan bergembira sekejap, tapi aku akan bersedih untuk masa yang panjang. Fabaqaitu la uqalu wa la uraddu fasta'taba. Yang hanya layak bagiku kalau aku buat begitu adalah kehinaan dan dimaki, dihina. Ini kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah mereka balik daripada Qadisiyah. Umar kata, aku nak bagi tahu kat hangpa macam mana hangpa hidup, macam itulah aku hidup. Aku bukan raja supaya aku boleh nak memperhambakan hangpa. Tapi aku adalah hamba yang Allah Ta'ala bagi amanah kepadaku, barang-barang amanah kekayaan. Kalaulah aku tinggalkan amanah ni, aku bagi kepada kamu, kamu bawa balik ke rumah, kamu makan sampai hampa semua ni kenyang, itu cukuplah untuk membahagiakan aku. Kata Umar, tapi kalau aku ambil, bawa balik ke rumah aku yang nikmati kekayaan ni, sesungguhnya aku celaka. Aku akan bergembira sekejap, tetapi aku akan sedih untuk masa yang panjang. Maka tidak ada yang layak untukku kalau aku buat begitu, melainkan celaan dan makian. Inilah kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau menerima kemenangan orang Islam di Qadisiyah. Ayat-ayat begini ni kita kena cerita kepada pemimpin. Kita kena tulis, kita kena ingatkan kepada pemimpin, terutamanya perkataan-perkataan para sahabat. Kena beritahu kat mereka, inilah sikap para sahabat. Dan kita juga yang ada syahwat nak jadi pemimpin, yang ada keinginan jadi pemimpin, kena lihat tingkah laku para sahabat, bagaimana mereka berdepan dengan situasi-situasi itu. Jadi saya berhenti setakat ni dulu, tuan-tuan. Untuk hari ni saya berhenti setakat ni. Panjang lagi cerita para sahabat ni, terutamanya cerita pembukaan Kota Parsi pun masih panjang sebenarnya. Nanti kita sambung pada kelas yang akan datang. Pelan-pelan kita kayuh. Takat mana kita boleh teruskan, kita teruskan. Kita
kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang, bolehlah baca buku ni sampai habis. Kalau ada soalan, saya buka soalan sikit sebelum kita tangguhkan majlis pada hari ini. Tak ada apa? Ada? Ke semua orang dah tidur dah? Ada kot Ustaz. Tak ada Okey, bagus, tak ada soalan. Kita setakat ni dulu untuk hari ni. Terima kasih untuk tuan-tuan yang mengikuti siri pengajian sirah kita ni. Sahabat-sahabat di Malaysia, sahabat-sahabat di Qatar yang ikut, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu pengetahuan kita dan mendekatkan kita dengan kehidupan para sahabat, menjiwai kehidupan mereka dan menjiwai perjuangan mereka, supaya perjuangan mereka itu dapatlah meninggalkan kepada kita sedikit sebanyak semangat untuk menyumbang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.